Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak bimbing kamu berdasarkan buku teks. Muka surat 73. Seperti biasa, tolong keluarkan buku teks kamu. Buku teks muka surat 73. Sudah? Kalau boleh, sebelum tonton video ni, cuba keluarkan buku teks kamu. Buku teks bahasa Melayu kamu, buku bahasa Melayu, buku teks SJK. Sudah. Buka muka surat 73, di mana hari ini cikgu nak bimbing kamu dua bahagian, iaitu bahagian kata sendi nama. Ini merupakan arus maju, di mana pada awal persekolahan kita cikgu dah ajar penggunaan di dan ke. Hari ini pula cikgu akan ajar kata sendi nama kepada, pada, daripada. Tiga dan di mana standard pembelajaran dia 5.1.4 dan satu lagi bahagian tata bahasa yang cikgu akan ajar adalah penggunaan imbuhan ber. Itu standard pembelajaran dia 5.2.1. Yang itu pula berada di muka surat 74. Baiklah murid-murid. Laman orang belum buku kata-kata lah. Seri orang Melayu kata-kata Melayu kata-kata pakam dia lebih 3. Seringlah. Kalau boleh masa cuti sekolah ini bukan cuti lah, musim PKP, perintah pergerakan. Perintah pergerakan kamu cuba gunakan kalau ada komputer, laptop, handphone, cubalah cari bahan-bahan dari sesawang. Dalam YouTube. YouTube ataupun laman sesawang. Dalam internet ada banyak bahan-bahan berkaitan dengan kata sendi nama. Kalau kamu masih tak faham penerangan cikgu, kamu boleh rujuk mencari bahan di laman sesawang. Laman sesawang internet lain hingga bahan dalam ceringlah. இப்போதைக்கு சார் விளக்கம் கொடுக்குறேன். முடிந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு விளக்கத்தை கொடுக்குறேன். நீங்க கவனமா கேட்டு பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Saya cukup berharap kamu akan memahami dan menggunakan penerangan cikgu untuk menjawab soalan dalam buku aktiviti pula. Faham? Kita masuk dalam pengajaran cikgu. Kata sendi nama. Apa tu kata sendi nama? Kata sendi nama ni adalah kata sendi nama yang hadir di hadapan. Kata sendi nama ni hadir di hadapan kata nama. Dia fungsi dia berbeza mengikut kata nama. Mengikut kata nama. Contoh awal yang cikgu ajar di tahun 1 dan tahun 2 di awal bulan Januari. Iaitu penggunaan di dan ke. Di mana kita gunakan di? Cikgu ajar, ingat tak lagi? Kalau duduk, di. Kalau gerak, ke. Ingat lagi? Kalau duduk, di mana? Statik. Statik di satu tempat, kita gunakan di. Kalau ada pergerakan tujuan ke arah. Tujuan ke arah. Ada pergerakan di situ, kita gunakan kata sendi nama ke. Ingat lagi? Kalau tak ingat dah, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh di mana di kepada. Hari ini cikgu nak ajar kepada, seperti cikgu beritahu awal penerangan pada dan daripada. 3 kata sendi nama yang baru cikgu perkenalkan untuk tahun 2, break tahun 2 di bulan 6 ni. Di bulan 6 ni cikgu memperkenalkan 3 lagi. Kepada, pada, daripada. Ada lagi banyak kata sendi nama, tapi buat murid-murid tahun 2 peringkat kamu perlu tahu 5 ni dahulu.
terlebih dahulu, iaitu di, ke, kepada, pada, daripada. Di dan ke cikgu dah ajar terlebih dahulu. Okey, kepada, pada, daripada. Okey, cikgu akan bimbing kamu sekarang. Okey, dalam tayangan ini pula. Okey. Di, okey, di contoh penggunaan di, Raju belajar di sekolah SJKT Jalan Bangsa. Okey, di mana dia statik. Apa yang statik? Sekolah SJKT Jalan Bangsa. Dia belajar di mana? Di benda yang statik, tak ada pergerakan. Okey, di SJKT Jalan Bangsa. Okay, contoh dua. Contoh dua, Razi tinggal. Razi tinggal statik. Okay, tinggal di mana? Di Taman Mega. Okay, tak ada pergerakan, ditinggal statik. Okay, kita ada dalam pasal 7 kata duduk. Di itu duduk. Okay, di. Nah, kalau perkataan yang statik duduk, di. Kalau ada pergerakan kita gunakan ke. Okay, contoh contoh. Okay, ke. Ramli pergi ke kedai. Ada pergerakan. Dia pergi mana? Ke kedai. Okey, ke kedai. Okey, ketika contoh seterusnya adalah Sri Ling ke Pulau Pinang bersama keluarganya. Okey, இங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டி ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால டி பயன்படுத்தணும். சரிங்களா? டி. ஓகே. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா க. அந்த க பார்த்தீங்கன்னா போற பெருகிறாக்கன்னா அதுல வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறது. ஓகே, ஒரு இடத்துக்கு போறது அடுப்பெருகிறாக்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல kata sendiriama yang sesuai வந்து ke. Ke இங்க வந்து contoh வந்து Ramli pergi ke kedai. Sri Ling ke Pulau Pinang. Pulau Pinang போறாரு. Pergi ke Pulau Pinang apa? Ke Pulau Pinang. Ke அங்க வந்து di பயன்படுத்த முடியாது. Di Pulau Pinang. Adi pergi di Pulau Pinang பயன்படுத்த முடியாது. Tak ada pergerakan. Apa tak ada pergerakan என்ன பண்ணணும்? Statikna tinggal belajar di SJKT Jalan Bangsa. Dia Raju tinggal di Taman Medan. Mudah kan? Okey. Nah, ini juga awal-awal dah ajar kamu. Okey, awal-awal ini sebagai satu refreshment, mengingat kembali apa yang cikgu sudah ajar. Okay, மாணவருக்கு இதுக்கு முன்ன சார் வந்து படிச்சு கொடுத்து இதை வந்து நினைச்சு பார்க்கணும். நினைத்து பாருங்களா, நினைவு கூறுங்கள். Okey, அடுத்து. Okey, seterusnya pengajaran hari ini pula iaitu kepada. Okey, kepada. Okey. Kepada ni lebih pada kita gunakan untuk kata nama manusia. Okey, kata nama manusia. Ia ada di hadapan kata nama manusia, haiwan. Okey, di mana ia mesti ada, di mana orang kata ada pergi ke tempat sesuatu tujuan. Okey, contohnya Ali tulis surat kepada, dia tulis surat யாருக்கு? Okey, கடிதம் எழுதினார். யாருக்கு எழுதினார்? Kepada orang. Kepada Raju. Kepada Raju. Maka ia di hadapan kata nama manusia. Kata nama manusia. Okey. அதனால பார்த்தோம்னா இது எங்க வரும்னா கத்த nama manusia. கத்த nama வந்து மனிதர்களா இருந்தா அது முன்னுக்கு கத்த செஞ்ச நம்ம என்னன்னு பார்த்தோமா kepada தான் பயன்படுத்தணும். அங்க வந்து டி பயன்படுத்த முடியாது. Ali tulis surat di Raju. Tak boleh, salah. Okey, யாருக்கு கடிதம்னா kepada. ke Raju எழுத முடியாது. சரிங்களா? ஏன்னா ke வந்து arah atau tujuan சொன்னாங்க. ஆமாங்களா? Okey. Di mana kepada pula mesti ada kata nama manusia di bernyawa di hadapan kata sendiriama. Okey. Okey. Contoh kedua, Mani
memberi duit kepada adiknya. Tengok, dia memberi duit, dia beri duit kepada adiknya. Adik ni siapa? Adik ni manusia lah. So kepada. Okey, faham Okey, kalau ada sebarang kemusykilan, okey, kalau masih tak faham, kita lihat contoh-contoh yang seterusnya, latihan yang seterusnya. Okey, supaya kamu lebih faham pada latihan yang cikgu akan bimbing nanti. Okey. Okey, baiklah. Okey, pada. Okey, pada ni di mana murid-murid gunakan pada ni, kata sendi nama pada ni apabila mesti hadir benda di hadapan, benda kata nama konkret. Okey, konkret. Contoh di sini, Raju menampal poster pada dinding. Okey, pada dinding. Contoh, okey, Sita lekat gambar. Sita lekat gambar pada dinding. Pada dinding. So di sini dinding ni merupakan kata nama konkret. Kata nama konkret di mana kita kena gunakan pada. Kata sendi nama yang sesuai adalah pada. Okey, pada juga boleh digunakan untuk masa, pada waktu petang. Okey, juga boleh digunakan. Okey, boleh juga digunakan pada ni untuk menunjukkan masa, tarikh dan juga kata konkret, kata nama konkret. Okey, faham menunjukkan? Faham? Okey, saya harap murid-murid faham penerangan cikgu tadi. Okey, seterusnya. Contoh seterusnya adalah Liza akan pergi ke sekolah. Liza akan pergi ke sekolah pada hari Rabu. Macam cikgu katakan tadi, pada ini boleh digunakan untuk tarikh. தேதி குறிப்பிடுறது அல்லது நேரத்தை குறிப்பிடுறது. இந்த pada kata sendiri nama pada வந்து நேரத்தை குறிப்பிட்டு பயன்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். அல்லது தேதி, okey, கிழமை, okey, அதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம். Kata sendiri nama pada, okey, pada hari Rabu, pada pukul 3.50 petang. Pada ni lebih kepada tempat, okey, masa, tarikh. Okey, faham boleh. Kepada ni manusia, pada ni kepada tarikh, tempat, masa. Okey. Okey, murid-murid faham ke? Okey, daripada ni hadir di hadapan yang menyatakan puncak. Puncak எதிராலிருந்து ஒரு puncak. Okay. So, contoh roti diperbuat daripada tepung. Okay, daripada tepung. Roti வந்து எதுல செய்யப்பட்டது? tepungல. அப்ப அது puncak, அந்த tepung வந்து puncak kepada pembentukan roti. சரிங்களா? அதுதான் puncak. எதிலேருந்து வந்தது? Okay. அந்த மாதிரி வாக்கியம் இருந்துச்சுன்னா அங்க வந்து kita kena gunakan daripada. Okay. Sebagai contoh, okay, Ali terima sumbangan daripada. Sumbangan அவருக்கு வந்து நன்கொடை கிடைத்தது. நன்கொடை வந்து எங்கிருந்து வந்தது அந்த நன்கொடை? Sumbangan. Punca dia dari mana? Okay, daripada kerajaan. Okay, daripada kerajaan. Okay, daripada வந்து எங்கிருந்து வந்தது? இப்ப துளிஸ் கடிதம் ஒருத்தருக்கு எழுதணுமா இல்லையா? Okay, அது வந்து யார்கிட்டேன்னு வந்ததுன்னு எழுதுறதுக்கு kita menulis Raju menerima surat daripada sahabatnya. யார்கிட்டேருந்து வந்தது? sahabat. ஏன்னா அந்த sahabat அந்த கடிதத்தை எழுதினார், உருவாக்கினார். சரிங்களா? அதனால அங்க வந்து daripada தான், dariன்னு அங்க பயன்படுத்தக்கூடாது. daripada
daripadanya அந்த கடிதம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. punca சொல்லுவாங்க, puncaன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ அங்க வந்து daripada தான் பயன்படுத்தணும். Okay. Contoh seterusnya adalah Suzana menerima surat itu daripada sahabatnya. Suzana menerima surat itu daripada sahabatnya. ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான், இதுக்கு முன்ன சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே, dia terima surat daripada siapa? அந்த surat யார்கிட்டேருந்து கிடைச்சது? சரிங்களா? dari நாங்க பயன்படுத்த முடியாது. சரிங்களா? பாடணும் அங்க பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா கடிதம் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று. கடிதம் வந்து தாள்ல அதை எழுதுனா அது கடிதம் ஆயிரும். சரிங்களா? ஒருத்தருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுனா அது உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா? punca. So kita gunakan daripada. Kata sendiri nama yang sesuai adalah daripada sahabatnya. எங்க உருவாக்கப்பட்டது? sahabatnya உருவாக்கப்பட்டது. ஒன்னாவது வாக்கியம் சும்பாங்கன். அந்த சும்பாங்கன் யாருக்கிட்டேருந்து கிடைக்கப்பட்டது? punca யாருக்கிட்டேருந்து கிடைக்கப்பட்டது? kerajaan. சரிங்களா? ஒரு ரொட்டி. ஓகே, roti ya. Roti, katakan roti. Roti cuma nampak roti kan? Oke, ini roti. Oke, roti ini diperbuat daripada tepung gandum. Oke, punca tepung gandum. Faham? Oke, diperbuat, oke, dibentuk daripada tepung gandum. Apa இங்க வந்து gandum. Okey, gandum punca வந்து gandum. Apa அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து என்ன பயன்படுத்தும்? Kata sendiri nama daripada. Roti diperbuat daripada tepung gandum. Faham? Okey, ini contoh sajalah, contoh. Okey, sebagai contoh ini. Okey. Kita pergi kepada muka surat 73 latihan. Kalau muka surat 73 ini akan muka surat ini menunjukkan penerangan penggunaan kata sendi nama dalam ayat. Okey, இந்த வாக்கியத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல கத்த செndi nama பயன்படுத்தி இருக்காங்க. சரிங்களா? அது எதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம். சரிங்களா? contoh. Okey, lampu isyarat jalan raya. Lampu isyarat jalan raya. Lampu isyarat nanti dari mana? Okey. Jalan raya Nepatan, lampu isyarat dari Malaysia. Sifat pemanjal nilam. Okey, pacek. Sifat pemanjal pacek. Okey, merah, kuning, hijau. Kamu tahu kan? Okey, ke dalam pengajaran keselamatan jalan raya, cikgu dah bimbing kamu. Okey, merah kena berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak. Okey, yang kuning ini lebih kepada berwaspadalah, berjaga, jaga jangan laju, bawa laju kereta, kita kena perlahankan kereta. Perlahankan, hijau bergerak, merah berhenti. Okey, faham murid-murid? Apabila kamu lihat warna merah, barulah kamu gunakan boleh melintas jalan. Melintas jalan di mana? Di bahagian garisan zebra. Garisan zebra. Okey. Kita masuk pada pengajaran hari ini ya. Okey. Saya sebagai lampu isyarat jalan raya. Saya amat berguna. Saya amat berguna kepada pengguna jalan raya. Okey. Di sini dalam ayat kedua ni, okey, murid-murid dapat tahu yang mana kata sendi nama? Tengok. Kepada, berguna kepada. Okey, berguna என்னது? பயன்பாடு. யாருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு? Okey, kepada pengguna jalan raya. Okey, pengguna jalan raya என்னது? Okey, சாலையை பயன்படுத்துறவங்க. சாலையை பயன்படுத்துறவங்க. அப்ப pengguna jalan raya, saya amat berguna kepada pengguna jalan raya. Di sini pengguna jalan raya adalah kata sendi nama. Kata sendi nama manusia. Oleh itu kita gunakan apa? Kata sendi kepada. சரிங்களா? இங்க kata sendi nama pengguna மனிதர்கள் hidup. Okay. So, benda
hidup pengguna jalan raya மனிதர்கள். So மனிதர்களுக்குனா kata sendiriama என்ன பயன்படுத்தணும்னு சொன்ன kepada. Seria பயன்படுத்தியிருக்காங்களா? Okey. Seterusnya, saya bertanggung jawab. Apa maksud bertanggung jawab? Purpemika. Purpemika. Mengawal lalu lintas. Untuk purpemika, யார் purpemika? Lampu isyarat. Lampu isyarat ni dipanggil saya lah. Saya ni katakan nama untuk lampu isyarat dia. Bayangkan diri dia yang sedang bercakap. Okay. Saya bertanggung jawab mengawal lalu lintas. Saya dipasang pada. Saya dipasang nanti. Okey, hingga வைத்திருக்கிறாங்க. Arah hingga வைத்திருக்காங்க. Okey, pada. Okey, pada sebatang tiang. Sebatang tiang. Tiang. எங்க வச்சிருக்காங்க? Di sebatang pada. Okey, pada. எங்க இருக்குது? ஒரு இடத்துல இருக்கு. அப்ப அந்த இடத்தை குறிக்கிறதுனாங்க pada. Okey, pada sebatang tiang. Saya terdiri daripada warna merah, kuning dan hijau. நான் அந்த தியாங்ல என்ன கலரோட இருக்கேன், என்ன கலரோட உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா? உருவாக்கப்பட்டது. அப்ப உருவாக்கணும் என்ன கொடுக்கணும்? daripada. Daripada warna merah, kuning dan hijau. Okey, faham murid-murid? புரியுதுங்களா? ஓகே, இங்க படனா என்ன சொன்ன? கata arah ஒரு இடத்துல இருக்கிறது. ஸோ yang statik. ஓகே, yang statik அல்லது konkret. Okey, இங்க konkret என்னது? Sebatang tiang. Sebatang tiang. So saya dipasang pada sebatang tiang. Contoh saya nak கொடுத்திருந்தேன், Sita menampal stiker pada dinding. Okey, pada dinding. இங்க வந்து saya dipasang, fix பண்ணது. எங்க fix பண்ணது? Pada sebatang tiang. Faham? சரி, அங்கதான் இங்க வந்து படன் பயன்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது பார்ப்போமா? கேள்வியை பார்ப்போம். ஓகே, கேள்வி. Okey, nombor pertama, lorong di bawah ni. Di bawah ni ada soalan. Di bawah ni ada soalan muka surat 73. Okey. Cikgu akan bagi jawapan. Cikgu nak kamu tulis dalam buku tulisan kamu. Okey, tulis buku tulisan kamu. Kalau bolehlah, kalau boleh kamu tulis dalam supaya kamu lebih faham. Apabila kamu tulis, kamu akan lebih faham penggunaan dia. Okey, nombor 1. Nombor 1. Lorong itu diaskan pejalan kaki. Perjalanan அது மனிதர்கள். diaskan அந்த லூரோங்னா வந்து ஒரு பாதை. அந்த பாதையை வந்து கால்நடை மனிதர்கள், கால்நடை பயணிட்டாளர்கள். சரிங்களா? ஸோ அவங்க பயன்படுத்துறது. ஸோ lorong itu diaskan. Ini merupakan kata nama bagi manusia. Manusia. So oleh itu kita gunakan apa? Lorong itu diaskan. Ya betul. Kepada pejalan kaki. Bagus. Okay. Topi keledar. Topi keledar nombor 2. Topi keledar itu diperbuat. Perbuatna உருவாக்கப்பட்டது. அப்ப உருவாக்கப்பட்டதுன்னா சார் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Okey, kita gunakan kata sendiri nama. Betul. Okey. Daripada. Okey, topi keledar itu diperbuat daripada bahan yang bermutu tinggi. Bahanna பொருட்கள், தரம் உயர்ந்த பொருட்கள் தான் bahan yang bermutu, barang bermutu lah. Tinggi dan sehari பயன்படுத்திக்கிட்டேன். Okay, barang yang bermutuனா தரம். Okay, தரமான பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா? தொப்பி கிளேடா.
Topi keledar diperbuat daripada. Okey. Nombor 3. Poster keselamatan jalan raya itu ditampal. Ditampal. Apa ditampal? Ingat lagi? Ditampal mana kita gunakan kata sendi nama apa? Okey, betul. Okey, ditampal pada, bagus. Okey, pada dinding. Okey, saya harap, juga harap kamu semua faham ya, faham penggunaan kata sendi nama dari daripada, pada, daripada, kepada. Okey, penggunaan kata sendi nama kepada, pada, dari, pada. Okey, dah ada juga kata sendi nama yang lain, iaitu dari yang itu cikgu akan ajar pada kelas yang akan datang. Akan datang kelas yang seterusnya. Okey. Sekarang keluarkan buku aktiviti pula. Okey, buku aktiviti. Sekejap, buku aktiviti kamu ke surat 77. Ke surat 77. Muka surat 77. Muka surat 77. Sudah? Okey, dalam buku aktiviti kamu muka surat 77. Okey, akan ada soalan ini. Okey, cikgu dah ajar kan? Cikgu dah ajar penggunaan kata sendi nama. Okey, ini latihan untuk mengukuhkan pemahaman anda. Okey, adakah kamu faham atau tidak? Kamu jawab dengan betul, kamu akan faham. Cikgu akan bacakan untuk kamu. Jejantah sangat berguna. Berguna. Okey, di sini kata nama manusia. Kata nama manusia. So di depan kata nama manusia, jawapan yang paling sesuai apa? Pada atau kepada. Okey. Nombor 2. Ziying menampal poster keselamatan jalan raya papan kenyataan. Okey. Menampal poster. Okey. Papan kenyataan adalah apa? Benda statik. Statik ataupun konkret. Papan kenyataan. So, untuk itu jawapan dia pada atau kepada. Okay, murid kena fikir. Murid kena fikir dua soalan. Pada, kepada, pada, kepada. Di mana pada itu untuk konkret, kepada itu adalah untuk kata nama manusia. Ya, soalan. Okey, latihan seterusnya, soalan seterusnya. Encik Mohan menghadiahkan sebuah topi keledar. Hadiahkan topi keledar. Topi keledar. Menghadiahkan. Hadiahkan என்னது பரிசு கொடுத்தல். Okey, யாருக்கு கொடுக்கறாங்க? Anaknya. Okey, uruakapட்டதில்ல. Encik Mohan menghadiahkan sebuah topi keledar baru. Menghadiahkan. Menghadiahkan கொடுக்கிறது. பரிசு கொடுக்கிறது. Okey, anaknya. Okey, anaknya kata nama. Okey, pilih jawapan yang betul lah. Pilih jawapan yang betul. Kita akan bagi jawapan. Okey, seterusnya. Ayah memakai vest pemantul cahaya apabila menunggang motosikal bila? Waktu petang. Waktu malam. Waktu malam. So, di sini merupakan waktu. Tadi cikgu dah terangkan kalau waktu kamu kena gunakan kata sendi nama apa? Okey. Tulis jawapan yang betul. Okey. Baiklah murid-murid.
Okey, buat latihan ini di dalam buku aktiviti sudah ada, dalam buku aktiviti sudah ada soalan-soalan ini, muka surat 77. Okey, ada lagi soalan, ada lagi 2 soalan, cikgu tak nak, cikgu nak kamu buat sendiri. Cikgu nak kamu buat sendiri latihan tu. Okey, boleh murid-murid? Okey, boleh, bagus. Okey, kamu juga boleh cari latihan selain daripada ni. Bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran cikgu, cikgu akan memberikan latihan lain. Latihan yang tambah sebagai latihan tambahan pada hari Khamis. Murid yang tak ada di mana tak mengikut bimbingan cikgu, tak apalah. Kalau kamu sentiasa melihat tuntunan pengajaran cikgu, kamu akan dapat bahan-bahan lanjutan, ataupun bahan-bahan tambahan. Seterusnya, penggunaan imbuhan awalan ber. Bimbingan seterusnya adalah 5.2.1, iaitu penggunaan imbuhan awalan ber. Ber ini kita gunakan bagi kata kerja, kata adjektif, yang hadir di hadapan kata kerja, kata adjektif. Kita lihat, kita baca contoh. Bimala dan kawan-kawannya sangat berdisiplin. Disiplin ini berupa kata kerja, kata adjektif. Berdisiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu di sekolah itu setiap cikgu beritahu, guru disiplin, murid-murid mesti ikut kata-kata cikgu disiplin, peraturan, syarat, peraturan sekolah, peraturan sekolah. So murid-murid yang mematuhi peraturan sekolah itu merupakan murid-murid yang berdisiplin. Berdisiplin. Mereka beratur. Atur kata kerja, kata kerja. Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Beratur, atur, beratur. Bersihan nada. Bersihan nada. Mereka sentiasa bersabar. Sabar. Sabar ni apa? Kata adjektif. Kata adjektif. Bersabar. Ahmadiyah kata. Ahmadiyah kata. Purmiyah kata. Purmiyah kata. Bersabar. Mereka tidak berebut-rebut. Ada cipu-cir. Mereka tidak berebut-rebut. Atau menolak. Bas sekolah berhenti. Bas sekolah, kata nama, berhenti, kata kerja. Berhenti. Di hadapan sekolah. Bimala dan kawan-kawannya berhati-hati semasa turun dari bas. Mereka tidak berlari atau melompat. Tidak berlari atau tidak melompat. Sehingga, di sini ada penggunaan kata awalan, imbuhan awalan, kata kerja dan kata adjektif yang hadir dengan imbuhan ber. Imbuhan ber. Apa tugas yang kamu perlu buat? Dah tahu kan penggunaan imbuhan ber. Latihan kamu mudah saja. Muka surat 78. Di muka surat 78 ada latihan ini. Kamu cikgu nak, kamu buat. Kamu buat dalam buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 1. Jilid 1, muka surat 77 sudah ada latihan ini. Tengok. Kita tidak boleh di tangga bas. Di sini berjalan anak kereta, berhemah. Berhemah bermaksud sentiasa seria kepain berterus. Berhemah. Purpo nerjoda. Berhemah. Berdiri
Nikir. Seringlah berdiri, berhenti. Kamu berhenti. Berhenti bermaksud membawa. Kalau membawa kereta, kalau nampak lampu warna merah, kamu kena berhenti kan. Nikir. Berbahagian terendah dan berhenti. Okay. Kita tidak boleh. Kenapa ni terkanga? Kita tidak boleh di tangga bas. Ingat nasiranga. Okay. Tidak boleh. Cannot. Okay. Ada saya கூடாது. Nombor 2. Pastikan bas sekolah sebelum kamu turun. Pastikanlah கண்டிப்பா அது நீங்க பஸ்ல இறங்குறதுக்கு முன்ன. Okay. என்ன செய்யணும்? Pastikan bas itu apa? Bas sekolah itu apa? Sebelum kamu turun. Bas போயிட்டே இருக்கிறப்ப இறங்க முடியுமா? முடியாது. கூடாது. அது itu membahayakan kita. Okay, so pastikan bas sekolah itu apa? Di sini sudah ada jawaban. Cikgu pun dah terangkan semua perkataan ini. So pilih jawaban yang sesuai. Okay. Nombor 3. Pemandu bas perlu ketika memandu di jalan raya. Okay. Pemandu bas perlu apa? Perlu berjalan. Tak ada. Perlu apa? Mematuhi peraturan, mengikut undang-undang. So dia perlu apa? Sentiasa apa? Jawapan sudah ada di situ. Okay, nombor 4. Pengguna jalan raya perlu di laluan pejalan kaki. Pengguna jalan raya perlu di laluan pejalan kaki. Okey. Pengguna jalan raya. Siapa pengguna jalan raya? Orang yang berjalan di tepi jalan raya itu pengguna jalan raya. Perlu, பாருங்க இவர் எங்க நடந்து போறாரு? எங்கிட்ட அதுதான் kita perlu pengguna, இவர் தான் pengguna jalan raya இந்த படத்துக்கு. சரிங்களா? Pengguna jalan raya perlu di laluan pejalan kaki. Pejalan kaki nanti நடந்து போற வழி. அதான் pejalan kaki. இந்த இடம் இருக்க இல்லையா? இங்க மோட்டர் ஓட்ட முடியுமா? முடியாது. So அதனால இங்க தான் pejalan kaki. So pengguna jalan raya perlu di laluan pejalan kaki. So apa jawapan dia? Mudah saja. Mudah saja kali ini. Latihan yang mudah bagi cikgu itu memang mudah, bagi murid-murid kemungkinan kalau anda faham soalan pun mudah, jawapan pun adalah mudah. Bagi murid-murid yang kurang faham, kamu kena ikut, pastikan kamu faham. Okey. Kadang-kadang cikgu gunakan bahasa Tamil ni supaya kamu lebih faham. Baik murid-murid, cikgu berharap kamu siapkan latihan ini. Okey. Cikgu pada hari seterusnya, pada hari Khamis nanti, cikgu akan bagi latihan penilaian. Kita akan bincangkan latihan-latihan penilaian dari mana? Dari awal Januari hingga Jun. Apa yang cikgu dah ajar, cikgu kita akan ini bagi tata bahasa sajalah, tata bahasa dengan pemahaman. Apa yang cikgu dah ajar, kita akan bincang balik. Okey, untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel cikgu. Channel cikgu kamu jangan lupa untuk subscribe. Okey, cuba tekan link tersebut, link subscribe. Kamu juga boleh share kepada kawan-kawan kamu. Okey, sekian. Okey, cikgu harap kamu faham. Kita jumpa lagi pada, cikgu harap kita akan berjumpa pada hari yang lain. Semoga itu duduk di rumah dengan jaga-jaga. Pastikan kamu menjaga kesihatan. Okey, pastikan sentiasa cuci tangan. Jangan pergi ke mana-mana tanpa
pengawasan ibu bapa. Okey, baiklah. Okey, kita jumpa pada hari dan tarikh yang lain, masa yang lain. Okey, sekian. Terima kasih.